Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ashikin binti Muhammad Nasir yang memegang nombor metrik L20221414559. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Adilah binti Johari, nombor kad metrik L20222014 538. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Amirul Husni bin Azmi. Nombor metrik L20222014511. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nurul Izzati binti Ahmad Razi. Nombor metrik L20220145504. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syed Muhammad Ayub bin Sadur Rahman. Nombor metrik L202220144499. Saya mulakan dengan pengenalan. Dalam sistem pendidikan Malaysia merupakan keupayaan untuk mengembangkan potensi holistik individu secara komprehensif, menciptakan manusia yang seimbang dan harmoni secara intelektual, spiritual, emosional dan fizik berdasarkan kepercayaan dan ketaatan kepada Tuhan. Dengan keupayaan ini dapat menghasilkan masyarakat Malaysia yang berpengetahuan dan bertanggungjawab, yang berjuang untuk kemakmuran diri sendiri dan menyumbangkan kepada keharmonian dan kemakmuran masyarakat serta bangsa. Oleh itu, sistem pendidikan di Malaysia merupakan salah satu hal terpenting yang perlu dicapai untuk pembangunan pendidikan seluruh negara adalah melalui dasar dan hala tuju pendidikan yang teratur yang berlandaskan tujuan pendidikan yang hendak dituju atau yang hendak direalisasikan. Dalam konteks ini, pendidikan akan dilihat sebagai wahana untuk membangun generasi bersemangat, termotivasi, berbakat dan berbudi luhur. Sistem pendidikan melalui sistem sekolah merupakan bahagian penting dari keupayaan sesuatu negara untuk mengembangkan masyarakatnya dari perspektif ekonomi, politik dan sosial. Dalam sistem pendidikan juga, dasar yang dilaksanakan mestilah jelas dan tersusun untuk mempunyai falsafah pendidikan yang teratur sebagai objektif utamanya. Hala tuju pendidikan di Malaysia yang seiring dengan falsafah pendidikan kebangsaan yang digubal untuk memupuk generasi muda yang seimbang dan harmoni dari segi jasmani, emosi dan intelek berteraskan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Melalui perkembangan pendidikan di Malaysia jelas menunjukkan perbandingan yang ketara dalam hala tuju dan falsafah pendidikan daripada zaman pendidikan tradisional sehingga era pendidikan pada masa kini. Pengertian dasar dan hala tuju pendidikan. Definisi dasar. Dasar ialah asas, teras, perbuatan atau usaha mengubah, membuat, menyusun, mencipta undang-undang, perlembagaan, membentuk dan menyusun. Dasar adalah rancangan tindakan yang telah dipersetujui secara rasmi sebagai asas untuk sesuatu keputusan atau sesuatu kenyataan atau formulasi idea sebagai panduan untuk tindakan yang dibuat dari semasa ke semasa untuk menyelesaikan masalah, mendapatkan hasil dan mencapai objektif. Definisi hala tuju. Hala tuju bermaksud mengarah, menghala untuk mencapai, bertujuan menentu sesuatu atau segala perintah yang dituju. Hala tuju mempunyai hala tuju yang pendek dan hala tuju yang panjang. Hala tuju yang pendek mengkhususkan kepada sesuatu aspek dan dicapai dalam jangka masa pendek, manakala hala tuju yang panjang mengambil masa yang lama dan agak jauh untuk dicapai. Pembentukan dasar-dasar. Pendidikan terbentuk saling merangkumi antara falsafah, dasar dan sistem pendidikan yang diamalkan di sesebuah negara. Melalui falsafah, tergubahnya dasar, kemudian terbentuk sistem pendidikan. Seperti gambar rajah di bawah, kita boleh tengok dalam bulatan tu falsafah merangkumi kesemuanya, kemudian
tergubarnya dasar pendidikan, kemudian baru terjadinya sistem pendidikan. Ketiga-tiga perkara ini saling berkaitan antara satu sama yang lain. Dalam sistem pendidikan, dasar yang dilaksanakan perlu jelas, tersusun rapi serta perlu mempunyai matlamat yang berpaksikan kepada falsafah pendidikan yang jelas. Hala tuju pendidikan di Malaysia pula berlandaskan kepada falsafah pendidikan kebangsaan FPK yang digubar bertujuan melahirkan generasi yang seimbang dan harmoni dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. Pelaksanaan dasar-dasar pendidikan membabitkan persoalan perundangan. Dasar pendidikan terbahagi kepada 4 bahagian. Pertama, dasar kawalan, bererti mendisiplin peraturan seperti rang undang-undang dan akta pendidikan. Kedua, dasar solusi, bererti menyelesaikan seperti dasar satu pelajar satu sukan, dasar PPSMI. Ketiga, dasar kebajikan bererti perkhidmatan seperti PTPTN dan biasiswa. Keempat, dasar inovasi bererti perubahan idea seperti sekolah bestari, ICT pendidikan. Kepentingan dasar pendidikan ke arah pembangunan insan dan negara. Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu KPM telah melancarkan kajian semula sistem pendidikan negara secara menyeluruh dalam usaha membangunkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM yang baharu. Keputusan melaksanakan kajian semula sistem pendidikan dibuat dalam konteks standard pendidikan antarabangsa yang kian berkembang. Peningkatan aspirasi negara dalam mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi keperluan abad ke-21 dan peningkatan harapan ibu bapa serta masyarakat terhadap dasar pendidikan negara. Seterusnya adalah perkembangan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. Ramai yang bersetuju bahawa bakat, potensi dan kebolehan yang ada dalam diri seseorang individu adalah sangat berkait rapat antara satu sama lain. Potensi-potensi yang ada pada seseorang individu haruslah dikembangkan secara bersepadu dan tidak diboleh dipisahkan antara satu sama lain. Keempat aspek iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek haruslah melalui perkembangan yang merangkumi kesemuanya sekali bagi melahirkan indu yang seimbang dari segala aspek. Insan yang seimbang dan harmonis. Falsafah pendidikan kebangsaan berperanan dalam melahirkan masyarakat yang seimbang dan harmonis seperti mempunyai ilmu, sasiah yang baik, percaya kepada Tuhan serta mempunyai ilmu, sasiah yang baik, percaya kepada Tuhan serta mempunyai akhlak yang baik dan juga kesihatan diri yang baik. Hari ini boleh berlaku apabila masyarakat dapat mengamalkan keempat aspek iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek sehingga mereka mampu hidup secara harmoni terhadap diri sendiri dan juga dengan orang lain. Sekiranya keempat aspek ini diamalkan dengan baik dalam kehidupan seharian, akan berupaya menghadapi sebarang dugaan dan cabaran hidup dengan lebih mudah, di samping mampu menangani pelbagai kesukaran apabila berhadapan dengan pelbagai masalah. Memartabatkan bahasa kebangsaan dan memperkasakan bahasa Inggeris. Dasar pendidikan kebangsaan ingin membangunkan rakyat cinta dan mendaulatkan bahasa kebangsaan dan menguasai bahasa Inggeris untuk lebih berilmu, berkemahiran tinggi dan berdaya saing di peringkat dunia. Dasar ini juga bertujuan memupuk perpaduan bahasa komunikasi dan bahasa ilmu. Kefasihan dan keyakinan penguasaan bahasa Malaysia dapat dipupuk melalui bahasa pengantar utama dalam pendidikan. Menerusi penekanan dan penggunaan bahasa Inggeris pula dilihat dapat membantu generasi baru bersaing pada peringkat antarabangsa serta menguasai pemindahan teknologi dan maklumat.
Faktor penggubalan dasar pendidikan. Yang pertama, dasar British yang mengutamakan sektor ekonomi menyebabkan pekerja dibawa masuk dari luar untuk bekerja dalam sektor perlobongan, perladangan dan perniagaan. Kaum bumi putera pula tertumpu di kawasan luar bandar dan menjalankan ekonomi secara tradisional. Keadaan ini menyebabkan mereka terpisah dan berlaku kerenggangan hubungan kaum. Kesannya, masalah hubungan kaum berterusan sehingga selepas kemerdekaan dan menyebabkan peristiwa 13 Mei 1969. Yang kedua, ekonomi. British memberikan tumpuan kepada perlembagaan ekonomi berasaskan perlobongan biji timah dan perladangan getah. Kegiatan ekonomi yang berbeza antara kaum menyebabkan pemisahan dari segi penempatan. Rakyat juga terpisah dengan penempatan yang wujud di kawasan perlobongan, bandar, estet dan perkampungan. Keadaan ini menyebabkan setiap kaum kurang interaksi antara satu sama lain dan telah mewujudkan jurang ekonomi yang tidak seimbang. Yang ketiga, sistem pendidikan. Dasar pentadbiran British menyebabkan munculnya sistem pendidikan vernacular Melayu, Cina, India dan Inggeris di negara kita. Sekolah vernacular pula berkembang mengikut kaum masing-masing. Sistem pendidikan vernacular mewujudkan perbezaan pemikiran dalam kalangan rakyat berbilang kaum. Yang keempat, politik. Fahaman politik berasaskan kaum bermula dengan penubuhan parti politik sebelum kemerdekaan hingga kini. Polarisasi kaum disebabkan perbezaan kegiatan ekonomi dan penempatan menyebabkan parti politik ini memperjuangkan kepentingan kaum masing-masing. Isu yang diperjuangkan berkaitan bahasa, budaya, pendidikan dan ekonomi. Keadaan ini mempengaruhi hubungan antara kaum di negara ini. Implikasi pelaksanaan dasar pendidikan negara. Terdapat beberapa implikasi pelaksanaan dasar pendidikan negara. Yang pertama, pendidikan suatu usaha berterusan. Proses pendidikan ini berlangsung secara berterusan sepanjang hayat seseorang, bermula dari kanak-kanak hingga ke dewasa. Pendidikan awal kanak-kanak memang memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk dasar-dasar sosial dan perkembangan kanak-kanak. Oleh itu, pendidikan awal harus memberi tumpuan kepada pembentukan nilai-nilai murni, kemahiran sosial dan asas-asas kognitif yang akan membantu kanak-kanak membesar menjadi individu yang seimbang dan berkembang dengan baik. Namun, pendidikan bukanlah proses yang terhenti setelah tamat persekolahan awal. Sebaliknya, ia berterusan sepanjang hayat. Yang kedua, perkembangan potensi individu. Setiap individu telah dikurniakan oleh Tuhan dengan bakat, potensi dan kebolehan yang mungkin terpendam. Bakat, potensi dan kebolehan perlu dicungkil, dipupuk, dikembangkan dan dipertingkatkan supaya pelajar-pelajar dapat tahu potensi yang terpendam dalam dirinya. Bakat, potensi dan kebolehan akan dilihat melalui interaksi sosial dengan orang lain dan alam sekeliling. Pendidikan seharusnya memberi peluang individu untuk berkembang bakat, potensi dan kebolehan mereka supaya bakat ini dapat digilap. Seterusnya, pelajar ini akan menjadi pemimpin negara kelak. Yang ketiga, insan yang seimbang dan harmonis. Amat penting bagi individu memiliki ilmu. Syarat untuk mendapat kebimbingan dan hidayah dari Allah adalah setiap manusia perlu seimbang dari aspek luaran dan dalaman, iaitu manusia yang jujur, benar, baik tutur dan amalannya. Individu sedemikian memiliki ketahanan untuk menghadapi segala cabaran hidup serta sanggup berhadapan dengan apa jua masalah yang timbul. Yang keempat, unsur intelek. Kemahiran asas 3M membaca, menulis dan mengira merupakan asas yang kukuh untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran yang lebih mendalam. Keinginan untuk berkongsi pengetahuan dengan orang lain adalah ciri-ciri penting dalam menjadi pelajar yang berjaya. Kebolehan untuk berfikir secara kreatif, kritikal dan reflektif akan membantu pelajar dalam menganalisis maklumat, menyelesaikan masalah dengan cara yang inovatif dan mengambil pandangan yang berbeza berdasarkan kepada persekitaran dan situasi. Cinta terhadap ilmu pengetahuan dan semangat untuk memupuk budaya ilmu dan membaca adalah perbuatan yang sangat berharga. Budaya membaca membantu pelajar untuk terus mengembangkan pengetahuan, memperluaskan pandangan dan memahami dunia dengan lebih mendalam. Dan yang keempat,
Yang kelima, unsur rohani. Prinsip kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan menggariskan bahawa pentingnya kewujudan Tuhan, bersyukur atas pemberiannya, berpegang pada nilai-nilai murni dan menjalani hidup dengan akhlak yang baik terhadap seseorang individu. Prinsip-prinsip menjadi impak kepada individu yang mempercayai tentang kewujudan Tuhan sebagai pencipta manusia dan alam, serta penerimaan bahawa hukum dan fenomena alam merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan. Yang keenam, unsur emosi. Memiliki emosi yang matang dan stabil adalah tanda dari kematangan emosi yang memungkinkan seseorang untuk menghadapi cabaran dan perubahan dalam hidup dengan tenang dan bijaksana. Kemampuan untuk memupuk perasaan kasih sayang merupakan aspek penting dalam pendidikan kerana ia dapat mengekalkan hubungan yang sihat antara pelajar dan guru. Guru dan pelajar perlu ada kemampuan untuk mengendalikan emosi dan nafsu bagi memastikan kekuatan diri dan kemahuan untuk bertindak dengan bijaksana dalam pelbagai situasi. Dalam kematangan emosi ini mampu menyelesaikan semua cabaran yang dihadapi di dalam bidang pendidikan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, unsur jasmani. Kesihatan fizikal memainkan peranan yang penting dalam pendidikan kebangsaan kerana ia melibatkan individu yang sihat. Pengenalan kepada kemahiran kecergasan fizikal dalam pendidikan mempunyai pelbagai faedah yang membantu memanfaatkan masyarakat dan memupuk perkembangan individu secara menyeluruh. Dengan tubuh badan yang sihat dapat mengekalkan energi ataupun semangat yang tinggi di kalangan pelajar dan guru.